iaitu raja ditaati dan dihormati. Okey. So, sebenarnya kita akan belajar tentang ini ya. Dan kita akan menggunakan buku teks lagi untuk kita belajar sama-sama. Iaitu kita belajar tentang raja ditaati dan dihormati. Dan sebenar-benarnya sikap taat setia rakyat, maknanya setia rakyat terhadap raja memang telah terjalin, telah wujud. Terjalin, telah wujud sejak zaman dahulu lagi. Dan dalam buku Sulanatus Salatin, iaitu sejarah sejarah sultan-sultan, wa'adat atau perjanjian yang termeterai antara raja. Termeterai maknanya perjanjian yang telah dibuat antara raja, iaitu raja waktu itu iaitu Seri Tribuana dengan rakyat, iaitu Demang Lebar Daun. Inilah yang telah menjadi asas pembentukan sikap taat setia itu. Diorang dah buat janji ya, dah buat perjanjian, rakyat mesti berjanji untuk beri taat setia kepada raja. Raja pula berjanji akan memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Jadi inilah di antara kita kata perjanjian di antara rakyat dan juga raja. Jadi perjanjian, kalau kita lihat di sini, perjanjian patih mohonkan anugerah ke bawah duli yang maha mulia segala hamba Melayu. Jikalau apa dosanya ke bawah duli, patih pohonkan janganlah ia difadihatkan, dinista yang keji-keji. Jikalau patut pada hukum syarak bunuh tuanku, jangan duli tuanku aib. Jangan diaibkan, maknanya jangan dimalukan. Dia kata apa? Dia kata macam ni. Kalau kami ni, contoh ya, macam kamu berdua ni adalah rakyat contohnya. Cikgu adalah raja. Kamu cakap dengan cikgu. Kamu cakap, ampun tuanku. Kami ni rakyat. Kami ni akan setia kepada raja, iaitu kepada tuanku. Jadi janganlah kami ini dihinakan, dimarah, ataupun kalau ada salahnya, kami ni hukumlah kami. Tapi janganlah dimalukan. Itu permintaan rakyat kepada raja. Ni raja ni. Contoh raja. Jadi itu dia kata. Baik. Raja pula, yang ini raja, contoh raja raja. Dia kata apa? Baik. Setujulah, kabullah hamba akan janji paman itu. Maknanya akan janji patik itu ataupun akan janji pakcik itu. Tetap hamba pun minta janji juga pada paman, hendaklah segala anak cucu hamba, anak cucu raja ni, jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim jahat pekertinya, jahat dia buat, janganlah hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundurlah hingga takluk negerinya juga. Jadi baiklah tuanku. Ini rakyat kata. Tapi jikalau anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu patik pun berubahlah tuanku. Baiklah paman, kabullah hamba akan wa'ad itu. Wa'ad ini perjanjian. Sebenarnya apa dia cakap ni cikgu? Cikgu tahu korang mesti cakap. Apa benda dia cakap ni cikgu? Dia macam ni. Kita mudahkan. Dia macam ni. Kamu rakyat, cikgu raja. Kamu cakap apa? Kamu cakap pada cikgu. Ampun tuanku. Kalau boleh tuanku, kami ni akan setia kepada tuanku. Kami akan sentiasa setia pada tuanku. Tapi tuanku, janganlah kami ni dihina, janganlah kami dianiaya, janganlah kami tuanku buat kami macam bukan manusia. Kami ni peliharalah kami. Janganlah malukan kami. Kalau kami ni ada buat salah, tak apalah, hukumlah kami rela. Itu kamu cakap dengan cikgu. Sebab kamu rakyat, cikgu raja. So raja pula cakap apa?
Baiklah rakyat, beta setuju. Tapi kalau anak beta, cucu beta, kalau ada yang buat jahat kepada kamu, janganlah kamu menentang. Janganlah kamu menentang dia. Janganlah sampai bunuh raja tu. Kamu keluarlah, larilah. Larilah daripada negeri itu. Keluar daripada negeri itu. Okey, jangan dekati pada keturunan cikgu tu. Keturunan sultan tu. Keturunan raja tu. Kamu larilah. Biar nanti negeri itu akan dihukum. Akan dijajah juga oleh orang lain. Jadi kamu jangan lawan raja. Janganlah lawan raja, keturunan raja ni. Jangan lawan. Kalau kamu tak setuju pun, kamu keluarlah. Kalau kamu tak setuju, kamu keluar daripada negeri itu. Nanti lama-lama nanti negeri itu nanti rosaklah. Kalau raja itu zalim sangat. Jadi, rakyat pun kata apa? Okey, kami tak akan berubah, tuanku. Tapi kalau anak-anak tuanku yang kejam, anak-anak tuanku yang zalim, yang telah merosakkan kami, maka kami pun berubahlah menentang tuanku, menentang cucu cicit tuanku. Okeylah, baiklah. Beta setuju dengan perjanjian ini. Itu maksud dia. Maksudnya perjanjian ini antara wakil rakyat dan juga wakil raja. Sebab itu, untuk pengetahuan kamu, kamu tak boleh melawan raja. Kalau lawan raja, kamu akan ditimpa bencana. Ditimpa bencana tau. Sebab dalam sejarah Melayu, ada orang yang telah menentang raja itu, maka akhirnya raja itu, rakyat itu telah disumpah. Disumpah keturunannya. Iaitu seperti ada satu filem ni. Cikgu nak tunjukkan pada kamu satu filem tentang bagaimana terbunuhnya seorang raja. Nak tengok tak satu filem tentang bagaimana raja yang kita nak lihat di sini, iaitu Raja yang Berdaulat. Baik, apa itu raja berdaulat? Raja yang berdaulat means that raja yang ada kuasa tertinggi. Maknanya berdaulat ini maknanya ada kuasa tertinggi. Paling tinggi punya kuasa. Dan kalau kita lihat, raja atau sultan adalah ketua. So, raja dan sultan ini adalah ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat. Jadi rakyat jelata ni maknanya semua rakyat lah. So, melalui wa'adat antara Sri Tribuana dengan Demang Lebar Daun tadi yang kita dah tengok, lahirlah konsep daulat dan derhaka. Daulat ni apa? Yang kita kata, daulat tuanku, daulat tuanku. Daulat ini ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. So, raja atau sultan yang berdaulat ini mempunyai kewibawaan, ada sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Maksudnya di sini, raja yang berdaulat, dia ada kuasa yang tertinggi. Kenapa dia ada kuasa yang tertinggi? Kerana dia ada kebijaksanaan, kerana dia ada kemahiran untuk manage this country, dan juga dia ada kuasa untuk memimpin negara. Jadi sebab itu dia panggil sebagai daulat. Dan kepada sesiapa yang menentang, itu dipanggil derhaka. Derhaka maksudnya apa? Engkar ataupun enggan ataupun kita kata refuse. Keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Means that sesiapa raja yang menentang, rakyat yang menentang raja, dia akan dihukum. Contohlah contoh macam dalam rumah kamu, siapakah raja dan queen dalam rumah kamu? Who's the king? Of course, the king is Father. Yes. The king is father lah, betul. And the queen is mother, betul. Baik, let's say lah, kalau katakan, let's say the king
or your father kata, okay Lokesh, okay esok pagi, okay papa nak you, okay basuh kereta. Okay wash my car because kita petang kita nak pergi jalan. And then Lokesh kata apa? Papa I don't want lah. Papa I don't want lah kan. Tired lah, I don't want lah, I don't want. What will happen? Your king akan apa? Your king akan marah. What? Marah. Dia akan kata, Lokesh, you darhaka you against my my say, my apa perkataan. Oh, you against me now you berani don't play okay. So what will happen? Lokesh akan terima hukuman. Biasanya apa? Oh, biasanya bapa kamu, kalau Indian biasanya dia akan bawa rotan kan? Saya ada rotan. Dia kata, mana mau pergi? Oh, ini Lokesh mau pergi Oh, suruh cuci kereta tak mau. Lokesh pun, okay, apa. Sorry. Okay, apa. You see? So, itu sebenarnya adalah kenapa? Kenapa Lokesh dikenakan denda seperti itu? Kerana Lokesh telah melanggar arahan papa dia. Who's papa? Papa dia is a king. Papa is a king kan? So you against the king. Of course lah king akan marah. Kan? And then if you tak nak dengar cakap mama, what will happen? Your mother, what will happen? Marah. What? Mama will slap you? I don't think so. Atau rotan.